Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis paru mantap. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Semoga berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Semoga berada dalam keadaan gembira bersama keluarga tersayang. Semoga berada dalam keadaan ceria macam tu cakap elakkan daripada sikap-sikap ego yang tinggi, elakkan daripada sikap-sikap yang suka mencemuh dan mencebik orang, elakkan sikap-sikap daripada mengamalkan sikap tidak menghargai ilmu yang kita cedok daripada orang. Macam tu cakap macam ceramah pun ada. Pendekkan cerita hari ni, ada sedikit kesempatan yang mana sebelum ni bukan tak nak berkongsi. Agak sibuk dengan aktiviti sungai. Sekarang ni ada sedikit ruang sebab bila banyak hujan, keadaan air sungai pun berubah. Menajur pun ikan tak berapa nak makan, menyerampang pun tak boleh, air tak jernih. Dan nampak gayanya sebelah hulu air dah mula nampak cun sedikit. Itu yang rancangnya macam hari ni nak pergi mancing. Kebetulan dengan itu suka saya di sini untuk sedikit perkongsian lah, untuk memberi sedikit perkongsian berkenaan. Ada yang tanya saya sebelum ini, minta pendapat ataupun minta saya kongsikan sedikit ilmu yang saya ada, iaitu menggunakan perambut 3 mata kail. 3 mata kail, bukan 3 Abdul. Macam cakap. Menggunakan satu perambut tetapi ada 3 mata kail. Sedikit saya nak cerita. Penggunaan mata kail 3 mata satu perambut ini dimulakan dengan seorang sifu yang bernama, kalau siapa kenal, Mat Azvira bin Abdul Rahman. Nama glamournya Anong. Nama glamour dulu-dulu Cobra. Tapi Cobra dah tak Cobra dah. Bisa dah habis. Macam tu cakap. Dan sekarang dia sedang beristirahat, bercuti. Bukan sebab tak sihat, sebab membela kambing, lembu, itik, lada dan sebagainya. Jadi berilah dia sedikit ruang waktu. Selepas itu mungkin dia akan beraksi kembali di arena pemancingan udang galah. Okey. Beliau kali pertama menggunakan mata kail 3 mata bersama-sama saya dekat Kolin. Kalau siapa pernah pergi memancing di Kolin, nama tempat tu Kolin Jalan Kahang Keluang, di Kolin, menggunakan satu perambut 3 mata kail. Kami berdua menggunakan. Jadi saya dapat ilmu tu daripada beliau. Saya macam tu. Saya kalau dapat satu ilmu, saya akan kreditkan orang tu. Saya dapat ilmu ni daripada beliau, Mat Azvira Anong. Macam saya cakap, saya menyerampang, saya kreditkan Udin sebab saya belajar menyerampang dengan Udin. Jadi sedikit teguran daripada saya, kadang-kadang kita ni cedok ilmu daripada orang, sebaiknya kita kreditkan orang tu. Janganlah kita ego. Jangan kita ambil ilmu, kita sebarkan seolah-olah ilmu tu macam kita yang punya. Kita tak kreditkan pun pada individu yang berkenaan. Jadi benda tu bagi saya lah tak berapa adil buat sumber yang kita peroleh ilmu itu. Okey, beliau memang orang lama memancing. Dulu sebelum ni dia memancing di Gresik, saya jarang memancing sebab saya ada aktiviti lain. Setelah ada sedikit ruang waktu, barulah kami seiringan pergi ke mana-mana, ke Temerloh lah, ke Kolin dan sebagainya, memancing bersama-sama. Sehinggalah sekarang ni beliau agak kendur sedikit. Bukan sebab apa, sebabnya pertama dengan ternakan dan juga tanaman beliau, dan yang keduanya masalah yang melanda negara kita sekarang ni, iaitu COVID-19. Jadi pergerakan tu agak terbatas. Baik, saya ulang sekali lagi, sumber yang saya dapat iaitu daripada seorang master yang bernama Anong, penggunaan mata kail 3 mata. Sekarang bersiapah-siapah sebab kami kadang ada cerita, menyampaikan, dan ada yang telah digunakan oleh pemancing-pemancing. Tak jadi masalah, boleh digunakan asalkan benda tu membawa manfaat. Cuma teguran saya, jika kita mendapatkan ilmu daripada sumber individu lain, kita kreditkanlah dia. Macam saya dapat ilmu ini daripada Mat Azvira Anong, penggunaan mata kail satu perambut 3 mata. Jadi saya kreditkan nama dia Anong, Master Anong. Jadi kami gunakan sama-sama dan ada keberkesanannya. Okey, apa keberkesanannya? Apa logiknya menggunakan satu perambut 3 mata kail? Macam ni. Bila menggunakan 3 mata kail, kita akan letak 3 umpan. Bila ada 3 umpan, baunya lebih kuat berbanding dengan menggunakan satu umpan. Kalau guna satu umpan, baunya sekian. 2 umpan, baunya sekian. 3 umpan, baunya sekian. Tapi harus diingat, kalau
Nak rezeki dapat juga, betul, tak jadi masalah. Nak guna mata kail satu pun dapat juga, betul, tak jadi masalah. Ini bukan kepastian yang saya kongsikan. Ini ialah sebagai satu teknik, perkongsian daripada saya bagaimana cara kita nak menaik taraf ataupun mendapat ilmu baru agar bidang yang kita cebur itu memberi satu pulangan yang lebih baik buat diri kita. Betul ada orang cakap, alah, nak mancing guna satu mata kail pun dapat. Betul, itu rezeki. Tapi kenapa kita guna mata kail? Itulah dia, dipanggil teknikal. Kalau satu umpan baunya sekian, 3 umpan baunya lebih kuat, kemungkinan besar udang akan lebih tertarik kepada bau yang lebih kuat. Macam tu begitu juga sekejap lagi saya nak akan tunjukkan cara saya ikat rambut mata kail, satu perambut 3 mata kail, dan juga cara saya menggunakan perambut saya. Bukan saya nak suruh tuan-tuan ikut, bukan saya nak suruh mas bro ikut. Saya cara yang saya guna, cara ikatan saya. Masing-masing ada cara ikatan masing-masing, tak jadi masalah. Saya berkongsi, bukan saya nak suruh saya ikut apa yang saya buat. Saya nak berkongsi cara macam ni. Begitu juga dengan cara yang sebelum ni saya tunjukkan penggunaan luminous beads. Luminous bead di mata kail. Alhamdulillah ada yang bagi respon pada saya, ada penambahbaikan. Alhamdulillah, syukur. Ada juga orang yang cakap, alah, tak pakai itu pun boleh dapat. Betul, itu rezeki. Jadi kita janganlah ego. Ini merupakan salah satu usaha kita untuk ke arah yang lebih baik. Bukannya maksudnya berserah je. Kalau macam tu letak pakai memancing guna mata kail, saya letak umpan. Kalau dapat juga. Boleh terima akal? Mungkin boleh dapat, tak jadi masalah. Tapi apa usaha kita untuk ke arah yang lebih baik? Sebagai contoh, letak luminous bead, pemikat, penarik untuk memanggil udang. Tapi kawasan kalau tak ada udang, tak dapat juga. Jangan kata garanti. Baik, pendekkan cerita, jom kita tengok bagaimana cara mengikat mata kail ataupun penyediaan mata kail perambut 1, perambut 3 mata kail. Jom kita tengok. Okey, kita mulakan PDPR kita. Tu dia PDPR habis berkait-kait. Okey, kita ringkaskan penggunaan mata kail saya. Sebelum ini saya ada bagi tahu saya menggunakan mata kail Angler 4205 nombor 1. Alright, nombor 1 4205 nombor 1. Kadang-kadang saya juga ada menggunakan mata Angler 4205 nombor 1 palang kosong. Itu saya gunakan di mana? Jika saya memancing di Temerloh. Kenapa? Udangnya lebih kuat, lebih ganas, agak besar. Sebab itu saya gunakan mata kail yang lebih besar. Okey, untuk hari ini saya akan buat perkongsian menggunakan mata kail Angler 4205 nombor 1 ni dia. Kemudian tali perambut yang saya gunakan sejak sekian lama. Sebelum ni saya gunakan Dupont. Sejak tahun 2013 saya menggunakan tali Buckley. Buckley 14 LB. 14 LB kalau kilonya bagi 2, 7 kilo. Ada 2 jenis. Dia bukan 2 jenis dia ada 2-3 jenis bergantung kepada diameter dia, bergantung kepada dia punya size dia. Alright. Ada 2. Pertama 14 LB 6.3 kilo dan satu lagi 14 LB 6.4 kilo. Okey, apa yang membezakan di sini? Yang pertama, saiz yang ni, Buckley yang 6.4 kilo ni, dia agak halus sikit. Yang kedua, Buckley yang ini, dia agak kasar sikit. Sedikit je perbezaan dia. Dia ada satu lagi yang lagi halus 12 LB. Ada satu lagi 15 LB pun ada. Okey, kenapa saya buat ni? Macam ni sebenarnya. Biasa saya gunakan yang 14 LB 6.3 kilo ni. Dia agak kasar sikit berbanding dengan yang 6.4 kilo ni, dia agak sedikit halus. Ada ketika udang ni dia sensitif dengan tali perambut. Dia sensitif sangat dengan tali perambut. Jadi kita terpaksa menggunakan tali perambut yang agak sedikit halus. Nak halus sangat tak boleh sebab udang galah ni dia suka urut tali perambut. Kalau tuan-tuan perasan, siapa yang rajin mancing kat Temerloh, lepas mancing tu, jika waktu tu banyak udang galah makan dah, cuba cek tali perambut, mesti pipih, lepeh-lepeh di rautnya. Di raut itu perangai udang galah. Macam tu cakap. Okey, waktu bila saya nak menggunakan tali yang halus, saya akan gunakan sewaktu udang tu agak sensitif. Tali tu kasar sikit, dia tersentuh, dia dah lari. Sensitif sebab apa? Sebab perubahan air.
Macam tu cakap Okey, pendekkan cerita. Pendekkan cerita, saya akan tunjukkan bagaimana cara nak mengikat mata kail 3 mata 1 perambut. Cara ajoy speed macam tu cakap. Baik, pertama-tamanya kita ambil 3 mata. Okey, mata kail Angler 4205. Ambil 3 mata. Kenapa saya guna mata ni? Sebab pertamanya depan dia tinggi. Depan dia ni tinggi. Saya suka sebab lagi yang keduanya dia keras. Okey, kita mulakan Yang pertama kita tarik tali perambut kita. Jangan potong dulu. Kemudian kita akan setting daripada ujung tali ini. Kita akan ikat mata yang pertama, mata yang sebelah atas dulu. Kemudian dibawa ke bawah. Okey, lilitan terpulang pada tuan-tuan nak lilit berapa banyak. Tapi kalau petua orang dulu-dululah. Ini petua bukan hukum Petua orang dulu-dulu, apa saja yang terlibat dengan air, aktiviti sungai ataupun laut, bendanya ganjil. Ganjil tu maksudnya lilitannya 3, 5, 7 macam tu. Itu petua, nak ikut tak nak ikut tak apa, tak jadi masalah sebab dia bukan hukum. Okey. Jadinya kita agak-agak dia punya jarak ni tu sebab kita nak ikat 3 mata. Kalau kita terlebih gulungan nanti sampai bawah sekali dah terlalu pendek, susah kita nak ikat. Okey, ini cara saya ikat Perhatikan betul-betul cara saya ikat. Ambil mata pertama, saya dah setting dah tadi ni. Kepanjangan dia untuk 3 mata agak-agak lah, lebih sikit pun tak apa. Okey, ini cara saya. Ada yang menggunakan teknik lilitan untuk menjadikan balok pada mata kail tu dengan cara cepat, dengan cara yang agak ringkas, itu tak jadi masalah. Okey, ini cara saya. Okey, yang pertama kita letakkan macam ni kedudukan mata kailnya dan kita pegang tangan kiri pegang. Saya lebih suka buat 7 lilitan. Biasanya memang saya buat 7 lilitan balok dia tu. Lagi panjang lagi bagus sebenarnya sebab mengelakkan daripada mata kail tu bergerak terlalu banyak. Lagi panjang, tapi kita nak jimat masa kadang-kadang kita buat yang agak ringkas lah, yang mudah. Baik, terpusingkan macam ni. Teknik ni biasa orang dah ikat Saya menggunakan lilitan 6 kali dan ikatannya sekali, jadi semuanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegang dia. Okey, ini yang saya nak tunjukkan teknik saya. Saya ikat mata kail, mati mata tu saya tak masuk daripada atas, saya masuk daripada belakang. Kenapa? Nanti saya tunjuk. Saya masuk di belakang, pastikan tali tu tak terlepas ke mata kail sana. Okey, kemudian tarik. Paling baik tarik guna plier untuk lebih selamat, tapi saya suka guna gigi. Tengok macam ni tak nampak tuan-tuan. Okey, dah siap satu. Tarik sikit, gunakan kuku biar dia lebih fit. Okey, dah agak fit tu biarkan masuk mata yang kedua. Okey, jarak mata pertama antara yang kedua tu biar rapat sedikit sebab bila kita tarik tegang nanti, lilitan-lilitan yang kita buat tadi tu akan memberi lagi tambah kepada panjang tali perambut, memberikan jarak pertama mata ke mata yang kedua. Macam tu tengok sini, saya agak-agak macam ni lebih kurang lah. Alright, pun sama 6 lilitan 1 kunci 7. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah terkeluar. Terkeluar tak boleh, kita mesti masukkan balik. Empat, 5, 6. Okey, dah 6 kan. Okey, kita pegang. Okey, tarik tali ni, masukkan daripada belakang. Tu belakang, jangan masuk depan, masuk daripada belakang. Kenapa? Nanti saya tunjuk. Alright, 2. Okey, gunakan kuku untuk kita tegangkan dia. Alright, dah tegang. Okey, dah siap 2. Dan yang terakhir, begitu juga macam tadi. Biar dia rapat dulu, jangan kita terus setting jarak macam ni, nanti kita tak dapat jarak macam ni. Ada yang tanya saya, Joy, jarak yang sesuai. Sebenarnya tak kisah nak jarak sejengkal ke, nak jarak 2 inci ke, tak kisah.
Tapi kalau saya suka menggunakan jarak lebih kurang sekotak rokok. Macam tu, lebih kurang sekotak rokok dia punya jarak. Okey, mata yang ketiga sama juga. 1 2 3 4 5 6 gang 7 kunci daripada belakang. Alright. Kemudian kita tarik tegang. Okey, dia dah fit macam tu. Kita tarik lagi, letakkan kuku kita, kepala mata kail tu di bawah kuku kita. Kita tarik, Alright, dah agak fit. Cukup. Jaga-jaga. Mata kail yang tajam tu, yang baru, kalau kena jari memang padu mantap dia punya pedih dia bang. Okey, potong. Ujung dia biar kemas. Nampak? Dah kemas. Okey. Yang tadi kenapa saya nak masukkan tali tu daripada belakang bukan daripada depan? Sebabnya, okey tuan-tuan tengok ini kalau kita ada yang ikat main sembrono aja, orang putih kata dia akan jadi macam tu. Kalau ikat cara saya, okey, saya akan pusingkan tali ni ke belakang. Kepala dia ni pusing ke belakang. Baluk dia tu. Yang tali-tali yang kita dah simpul ni saya panggil baluk. Letak ke belakang. Yang ini pun sama juga, pusingkan ke belakang. Maksudnya tali main line tu dia berada di belakang kepala mata kail. Macam tu. Di belakang dia berada di belakang. Yang bawah sekali pastikan dia berada di hadapan. Tu tali tu. Dia mesti berada di hadapan, bukan di belakang. Baik, kenapa saya buat macam saya cakap tadi? Tu tengok, tuan-tuan tengok. Kedudukan mata. Tengok, tali ni tidak mengganggu di dalam mata kail. Boleh nak ikat macam tu, jadi masalah. Nak rezeki dapat-dapat juga. Tapi saya ni, pertama saya sukakan kepada kekemasan. Yang kedua, saya juga pandang kepada teknikal dalam memancing. Nampak kedudukan mata kail lebih kemas. Jadi waktu kita buat balingan, automatik tali ni dah tolak keluar. Kurang lilitan, mata tu bergulung ke atas. Kurang, bukan tak tergulung, tergulung juga tapi kurang. Nampak? Lebih kemas dan cantik. Okey. Jelas tu dia. Dia tertinggit. Tali tu tak ganggu dekat dalam mata kail. Baik, jarak perambut yang saya gunakan, kalau saya gunakan dua mata, saya suka menggunakan kepanjangan lebih kurang dalam setengah depa. Tapi kalau guna 3 mata, ambil ukuran daripada mata pertama ni ke atas lebih kurang dalam 2 kaki ataupun sekaki setengah cukup. Jangan panjang-panjang sangat sebab susah kita nak buat lontaran. Okey, potong. Kemudian cara saya buat kepala ikat. Kepala ikat. Cara saya buat kepala ikat pastikan kita lepaskan mata kail yang kita dah ikat ni di ruang yang tidak ada apa-apa benda. Kosong lah. Okey, ambil bahagian atas. Delete. Okey, pusingkan. Saya suka buat macam ni. Kenapa nanti saya tunjuk. Saya akan pusingkan. Kemudian buat 2 selitan. 1 2 dan tarik. Okey. Nak bagi cantik lagi, kita kena buka balik yang atas ni, masukkan jari kelingking, kita tarik, dan tali yang lebih ni kalau baik tarik dengan plier, saya guna gigi. Dia fit. Dah fit, kita potong dia punya lebihan. Kemudian kita gulung sedikit balik semula sebab kita dah buka tadi, nak masukkan jari. Okey, macam ni. Dah jadi, dah siap. Okey, ini yang saya buat. Rambut yang saya buat macam ni. Nampak bagi saya kemas lah. Bagi saya tak jadi masalah orang nak ikat macam mana. Bagi saya ia kemas. Tu dia. Macam tu. Dia akan lurus cantik. Ni, dia akan lurus cantik. Kemudian apabila kita gulung macam ni, kat sini ada lebihan berat daripada tali yang sini, dia akan cepat jatuh. Tali yang panjang kenapa? Sebab apabila kena arus, mata kail kita akan ternaik ke atas. Ada orang kata kenapa tak nak pakai perambut pendek? Sebab logik akal, kalau kita gunakan tali perambut sejengkal, ini batu ladung, tali perambut sejengkal, dekat dasar tu ada apa? Ada lumpur. Jadi bila jatuh, lumpur akan batu akan masuk di dalam lumpur, terbenam,
mata kailnya dekat mana, juga ikut di dalam lumpur. Sebab itu kawasan Sungai Muar ni ramai yang menggunakan perambut panjang. Ada yang menggunakan perambut sedepa, macam bercakap tapi nak kena mahir lah. Okey, jelas tuan-tuan? Tu dia cara ikat yang saya guna. Nampak tu, kemas dan comel bagi saya lah. Bagi tuan-tuan tak kisah ikut cara tuan-tuan. Saya bukan paksa, saya cuma berkongsi cara saya. Sebab ada yang bertanya, Abang Joy buat macam mana? Macam ni. Ada seorang angler tu, perempuan dia tanya bagaimana cara nak ikat mata kail. Saya dah tunjukkan cara dia macam ni. Saya dah bagi video dekat dia cara ikat macam ni. Alhamdulillah dia dah berjaya ikat. Nampak tu kedudukan dia. Dia tak mengganggu dekat dalam mata kail macam tu cakap. Alhamdulillah siap satu. Dan saya menggunakan selipar ni untuk meletakkan mata kail. Cangkuk satu, cangkuk dua, masuk dekat dia punya parit tu, dan cangkuk tiga di belakang, kemudian lilitkan dan selesai. Alhamdulillah. Begitu. Baik, saya tunjukkan sekali lagi bagaimana cara mengikat satu perambut 3 mata kail, dan saya nak masukkan sekali dengan luminous beads dan gulungan kepala tali perambut. Okey, kita terus ikat macam tadi. Buat agak-agak dia punya jarak tali tu, panjang sikit pun tak apa. Kalau baru-baru nak belajar, biar dia panjang, biar dia lebih tak apa. Kemudian lilitlah macam biasa cara korang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jari belakang ni sebagai penekan dia. Ni kita pegang dia supaya dia tak terlerai. Kemudian masukkan daripada belakang, jangan daripada depan. Masukkan daripada belakang. Tarik tali yang panjang ni, jangan sampai dia terlilit ke sana. Dia tak jadi. Masuk ke depan. Tarik. Okey, dah fit. Kita tambah lagi fit dia. Letakkan kepala mata kail di bawah kuku. Kita tarik pelan-pelan, jangan terlepas, tembus jari kita bang. Macam cakap Okey, yang pertama. Yang kedua pun sama macam tadi. Ikut jarak dia, jangan terlalu panjang, nanti jarak mata dia terlalu jauh, tak berapa cun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegang. Okey, masukkan ke belakang. Daripada belakang. Okey, macam tu. Okey, tegangkan. Kemudian kita fitkan dia, letak di belakang, di bawah kuku kepala mata kail tu, tarik pelan-pelan. Okey, fit. Dan mata yang terakhir. Okey. Alright. 1, 2, 3. Tali yang utama ni pastikan dia tegang, kalau tak dia longgar. 4, 5. Nampak jari saya sambil tarik untuk dia tegang. 6 dan pegang. Okey, masukkan di belakang dan tarik. Kemudian fitkan lagi, letak kepala mata kail di bawah kuku, tarik perlahan-lahan. Okey, dah selesai. Kemudian kita setting. Potong lebihan tali, cun-cun. Okey, dan gunakan plier untuk pusingkan balok yang dah siap tadi supaya tali itu ke belakang. Okey, siap 1. Siap 2. Okey. Okey, cun. Dan kita potong agak-agak lebih kurang dalam 2 kaki. Jangan panjang sangat, tak cantik. Okey, tadi kita dah setting. Nampak mata kail tu. Tali tu tak mengganggu. Tali tu tak mengganggu. Malah mata kail kita tertenggek lagi cantik. Alright. Kemudian kita buat dia punya kepala. Pusing.
Jari ni pegang, atas pusing. Pegang, atas pusing. Jangan lepas. Kalau lepas dia terlerai balik semula. Dan kita pusingkan, masuk 2 kali. 1, 2. Alright. Masukkan jari kelingking untuk tarik dia. Terlepas pula. Tarik dia. Yang sebelah ni guna gigi. Okey, dah cun. Dah cun. Betulkan balik semula dia punya gulungan tu. Kita pusing aja. Okey, dia cantik. Dan seterusnya potong lebihan. Dah cun kan? Bagaimana kita nak masukkan luminous beads? Yang pertama sepatutnya kita masukkan sebelum kita buat kepala. Tapi disebabkan luminous bead ni dia fleksibel, kita boleh tolak dia. Walaupun kita dah buat dia punya kepala, kita boleh tolak dia. Tolakkan dia. Buka balik semula. Okey, kita tarik je ke bawah. Dia lepas. Tu. Kemudian letakkan kepala yang pertama. Tutup betul-betul. Betul-betul sampai paras kepala tu. Naikkan sikit. Dah jadi. Tadam, dah siap. Begini caranya. Okey. Beginilah cara saya menyediakan perambut memancing udang galah. Dah siap. Alhamdulillah. Saya ikhlaskan perkongsian saya ini untuk tuan-tuan guna jika dia bermanfaat. Kalau nak guna, kalau tak nak guna pun tak jadi masalah. Gunalah cara tuan-tuan. Ini kepala perambut. Macam tu cara saya. Ni boleh gulungkan lagi sebab tadi kita dah buka. Cun dia cantik. Dia cantik. Lurus, solid, cantik. Okey bang, semoga bermanfaat, semoga memberi sedikit input, semoga memberi sedikit panduan dalam dunia memancing udang galah. Okey, last kali ada yang bertanya dengan saya, bang, nak gunakan luminous beads ni saiz berapa? Saya cakap tak kisah. Kalau saya gunakan paling besar saiz dia ni, saiz berapa ni? Saiz saiz 45, saiz S45 gitulah. Dan satu lagi saya gunakan saiz D3. Ini ikut model yang inilah. Dia jangan terlalu kecil ataupun jangan terlalu besar, yang sedang-sedang aja. Ada beza, guna kecil cahaya dia sedikit, kalau guna besar cahaya dia lebih besar lah, dia lebih terang macam tu cakap. Okey bang, minta maaf salah cakap, minta maaf senda gurau. Terima kasih yang sudi menonton sampai habis. Terima kasih yang sudi menyokong saya. InsyaAllah jika saya ada ilmu yang boleh dikongsi-kongsikan, InsyaAllah saya akan kongsi-kongsikan. Akhir kata daripada saya, manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye-bye.